Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita pada siri tadarus dan tadabbur kita dari surah Al-A'raf. Kita ulang balik dari ayat 59. Semalam kita dah baca dah surah ni atau ayat ni, tapi pada hari ini kita ulang sekali lagi kerana semalam tak habis terjemahan dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita baca dulu sebelum kita tadabbur maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi setiap hari dan senantiasa. Senantiasa setiap hari. Kerana nikmat Allah kepada kita juga bersifat senantiasa dan setiap hari. Tak putus nikmat Allah kepada kita. Tak putus nikmat Allah kepada kita. Cumanya kita saja kena memerhati dan mensyukuri. Baik, jadi hari ini kita baca ayat 59 dari surah Al-A'raf. Ceritanya semalam kita dah mukaddimahkan sedikit, iaitulah cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diutuskan untuk satu kaum yang sebelumnya tidak ada rasul. Dialah Nabi Nuh ni rasul yang pertama. Kenapa kita kata pertama? Kerana sebelumnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam tidak diutuskan sebagai rasul. Kerana dia tak ada umat. Dia seorang-seorang je dengan Hawa. Setelah lahir zuriat dia, barulah berkembang biaknya generasi manusia. Kemudian berlakulah kesyirikan yang pertama, di mana manusia membuat patung berhala, iaitu patung orang-orang soleh, lalu akhirnya setelah bergenerasi mereka menyembahnya. Maka diutuskan Allah
akan Nabi Nuh atau Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah kepada kaum dia. Jumlah mereka wallahu taala alam, kita dah sebut semalam, tak pasti. Cuma yang beriman daripadanya hanyalah sekitar 80 orang. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah selama 950 tahun. Bukan main-main. 950 tahun. Baik. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh? Allah Ta'ala kata, laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah. Maka dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah akan Allah. Sebenarnya kamu tidak ada Tuhan, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain dari Allah. Tu je dakwah dia. Kalau kita tengok dakwah Rasul ni simple. Tujuan dia jelas, mudah dan jelas. Apa dia? Mengajak manusia menyembah Allah. Tu je tujuan dia. Mengajak manusia menyembah Allah. Ai, duduk dulu. Duduk dulu. Abdul Rahman. Adik kita dah tu. Malakum min ilahin ghairuh. Bahawa tidak ada bagi kamu Tuhan selain Allah. Ni payah ni. Risalah yang ringkas tapi sangat payah untuk diterima. Sehingga dia kata kepada kaum dia, kamu tak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa kamu sembah selain daripada dia? Banyak orang dia mengaku dia tak ada Tuhan selain Allah. Tapi pada amalannya dia pergi buat sesuatu amalan yang mempertuhankan selain Allah. Payah. Nak mengaku mudah. Mengaku Allah tu Tuhan. Ya. Yang payahnya ialah menjaga diri daripada kesyirikan. Batu Nabi-Nabi ni datang jelas. U'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, tinggalkan syirik. Kerana dua tu tidak boleh bercampur. Sekiranya seorang itu mengakui Allah tu Tuhan, dalam masa yang sama dia terlibat dengan perbuatan syirik, maka secara automatik tauhid dia yang tadi terbatal. Manakala orang tu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap dah. Kemudian dia pergi buat amalan-amalan syirik. Dia menyembelih binatang di kuburan. Dia menghantar sembahan dia, jamuan makanan kepada penunggu-penunggu. Atau dia berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, minta pertolongan daripada dia. Atau dia minta dengan malaikat, atau dia minta dengan matahari, atau dia minta dengan bulan, atau dia minta dengan apa pun selain dari Allah, maka perbuatan itu membatalkan tauhid dia. Yang ni ramai orang ambil mudah. Ramai orang ambil mudah. Dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi perbuatan dia tak lepaskan, dia tidak bebaskan dirinya dari kesyirikan. Tengok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Dia bila kaum dia sembah selain daripada Allah, dia kata inni bariun mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan. Dan tengok Allah Ta'ala ajar kita sebagai umat manusia, kena kata kepada orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin bukanlah nak suruh ikut mulah nak sembah apa yang kamu sembah, ikut akulah nak sembah apa yang aku sembah. Tak. Lakum dinukum waliyadin bermaksud aku berlepas diri dari agama kamu. Aku tak nak ikut kamu. Aku tak nak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tak nak buat apa yang kamu buat dari kesyirikan. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Bukan sebagaimana yang difahami oleh golongan-golongan liberal, golongan pluralisme, yang mana hari ini menyerang pemikiran anak-anak muda. Dalam TikTok, dalam Instagram, mereka mula bercakap tentang agama dan dia kata apa? Lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Maka kita semua ni bebas melakukan apa saja kita nak buat. Ni agama ni sama, bebas untuk kamu agama kamu, kami agama kami. Dia faham begitu, tapi fahaman tu salah. Fahaman yang betul ialah kita lihat kepada asal usul surah Al-Kafirun. Asal usul surah Al-Kafirun ialah orang kafir ajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan dia. Oleh kerana mereka bertembung dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka cari jalan harmoni. Jalan harmoni. Macam mana harmoninya dia? Cadangan dia memang TikTok. Kalau duduk berlaku di zaman ni, orang akan kata inilah keharmonian yang sejati. Apa dia cadangan orang kafir? 1 tahun kami sembah Tuhan kamu. Tahun depan kamu sembah Tuhan kami. Itu asal usul cerita dia. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Lalu Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, sebagaimana kamu tak akan sembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami, iaitu aku berlepas diri daripada yang kamu lakukan. Sama tak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kata tadi? Inni bariun mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan. Jadi kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, beriman kepada Allah mesti diiringi dengan berlepas diri dari kesyirikan. Sebab kalau orang tu tidak melepaskan dirinya dari kesyirikan, maka tauhid dia boleh terbatal. Walaupun dia semayang, walaupun dia mengucap, walaupun dia kata Nabi Muhammad tu Nabi dia, walaupun dia mengaku dia orang Islam, tapi tiba-tiba apabila perbuatan dia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, maka tauhid dia terbatal secara automatik. Tauhid dia terbatal secara automatik. Sebab tu kita kena hati-hati dalam bab ni. Cerita Rasul ni kena ambil iktibar. Ambil iktibar. Bukan sekadar dengar halwa telinga. Baik. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa dengan azab hari yang besar, iaitulah azab hari
kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi, qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah ketua-ketua dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami nampak kamu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata apa? Kamu ni sesat. Dia kata kepada Nabi, kamu ni sesat. Sama tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Dan sama tak dengan orang yang suruh ikut Nabi hari ni? Sama. Siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajak kepada apa yang Nabi ajak, akan digelar dengan gelaran yang sama. Sesat kamu ni. Nabi Nuh kena kata lagu tu dah. Nabi Nuh kata, kaum dia kata, qalal mala'u min qaumihi, berkatalah ketua-ketua dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, kami tengok, kami pandang, kami nampak kamu ni sesat yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata, terang-terang dah kamu ni sesat. Mubin lagi, bukan dalal sesat biasa tak, dalalim mubin, kesesatan yang nyata. Confirm kamu ni sesat. Siapa yang kata? Pembesar dia. Hari ni tak pelik kalau tiba-tiba orang yang ajak mengikuti jalan Nabi dilabel sebagai sesat. Ada yang dilabel sesat, betul-betul sesat. Tapi ada juga yang dilabel sesat, sebenarnya mereka ni berada di atas jalan Nabi. Jangan pula kata semua orang hak dilabel sesat tu betul. Pasal apa? Zaman dulu Nabi ni digelar sesat, jadi aku pun betul lah. Tak. Kita kena tengok. Ada yang kumpulan sesat hari ni yang dilabel sebagai sesat, memang betul-betul sesat. Tapi ada juga yang dilabel sebagai sesat, sebenarnya mereka berada di atas jalan Nabi. Nak beza dia macam mana? Nak beza dia, kena jadikan apa yang Nabi ajar tu sebagai ukuran. Kalau yang dilabel sesat tu, kita banding dia, ajaran dia tu memang tak serupa dengan yang Nabi ajar, maka sesat lah. Itu sesat original. Memang hakiki dia sesat, sebab dia menyimpang dari jalan Nabi. Tapi kalaulah bila kita tengok yang dilabel sesat tu, tengok-tengok yang dia bawa Quran, yang dia bawa hadis, yang dia ajak suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dilabel sesat, maka ketahuilah bahawa label sesat tu sebenarnya adalah label yang palsu. Sebagaimana orang-orang dulu melabel nabi-nabi mereka dengan sesat. Jadi orang kita ni kalau dengar cakap-cakap orang, akan terpengaruhlah dengan pembesar-pembesar seperti mana kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh jawab apa? Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Berkatalah Nabi Nuh, dia pun jawab, wahai kaumku, laysa bi dhalalah, tidak ada padaku sebarang kesesatan. Aku tak sesat, kata Nabi Nuh. Wahai kaum, aku tak sesat.
walakinni rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Jadi Nabi Nuh kata, aku bukan sesat sebagaimana yang kamu dakwa. Sebaliknya aku adalah utusan dari Tuhan sekalian alam. Jadi sebab itu saya katakan tadi, siapa-siapa yang dilabel sesat, kita kena tengok inti yang dia bawa. Kalau dia bawa tu Quran dan hadis, tiba-tiba dia dilabel sesat, ketahuilah ini label palsu sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Tapi kalau amalan dia buruk, memang menyimpang, kita kata dia betul-betul sesat. Contohnya macam mana? Kita pergi dalam lagi, sebagai contoh. Contohnya, ambillah satu kumpulan yang dilabel sesat, tak kira nama dia. Tiba-tiba dia mendakwa tok guru dia boleh jumpa Nabi secara sedar. Kemudian tok guru dia dalam pertemuan dengan Nabi itu diajar beberapa amalan yang sebelum ni tak ada orang pun tahu. Soalan dia, sesak ke tak sesak dakwaan tersebut? Sebab dia kata dia guna ni nak Nabi ni, kita katakan dakwaan tersebut sesat. Kenapa pula sesat? Kenapa pula sesat? Kan dia kata dia jumpa Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dakwaan ni kena ukur dengan kayu penanda aras, kayu ukur dia. Neraca bagi kita umat Islam, Quran, Sunnah. Baik, orang ni dia dakwa dia jumpa Nabi. Persoalan pertama kita kena tanya, betul ke yang dia jumpa tu Nabi? Betul ke yang dia jumpa tu Nabi? Sebab semua orang boleh mendakwa. Maka kena tanya dia dulu, sifat-sifat yang dia tengok dalam tu bagaimana? Sifat-sifat yang dia tengok dalam tu bagaimana? Kalau tiba-tiba dia gambarkan sifat tu tak serupa dengan apa yang sahabat bagi tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa yang dia nampak tu bukan Nabi, tapi kerana jahilnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyangka itu Nabi. Dan ini ramai. Oh, dia kata aku mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tanya balik, apa sifat orang yang kamu tengok? Bila dia sebut sifat tu tak serupa dengan sifat Nabi, maka ketahuilah orang ni ditipu syaitan kerana kejahilannya. Oleh kerana dia tak kenal Nabi, maka syaitan menampakkan rupa orang lain, tapi dia sangka dia jumpa Nabi. Satu. Jadi neraca kita Quran dan Sunnah. Ambil pula, orang ni kata dia jumpa Nabi, kemudian dalam perjumpaan tersebut dia terima ijazah daripada Nabi, amalan yang sebelum ni tidak pernah dilakukan oleh mana-mana orang. Ini dakwaan yang batil. 3 kali kita kata. Pasal apa? Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ajar sesuatu yang baru setelah daripada Allah Ta'ala gazetkan dalam Quran, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Makna kata, kalau tiba-tiba kita terima hujah fulan bahawa tok guru dia terima amalan ni dalam mimpi, bererti waktu Nabi wafat dulu Islam belum sempurna. Dan itu adalah dakwaan yang batil. Jadi sebab itu kalau kata sesat, kena tengok. Kalau betul dia bertentangan dengan Quran dengan hadis, so kita kata betul dia sesat. Tapi kalau tiba-tiba kes lain pula, mari seorang, oh dia ni fulan ustaz ni sesat dia ni. Bapa dia sesat.
Habis dia larang belaka. Dia suruh orang ikut Nabi je. Amalan-amalan masyarakat ni semua dia suruh orang, dia ni tak larang orang buat amal. Dia larang buat amal pasal suruh apa? Dia tahu dia orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Tak boleh belaka dia beramal. Hak boleh ke apa? Hak boleh dia suruh ikut Nabi je. Kita kata, Nabi tu sesat kat mana? Betul lah kita ni kena ikut Nabi kan. Apa yang sesatnya kalau dakwaan kita ikut Nabi? Oh tak boleh lah dia sesat lah sebab dia menyesatkan orang. Dia menyesatkan orang jadi dia sesat. Tapi sekarang ni dia menyesatkan orang yang tak ikut Nabi. Macam yang kita kata tadi. Yang dia suruh, ikutlah Nabi. Hak Nabi buat zikir pagi petang, dia ajar. Salat sunat 12 rakaat, dia suruh buat. Baca Quran, dia suruh baca. Zikir-zikir yang Nabi SAW sunnahkan, dia suruh baca. Doa yang Nabi SAW ajar, dia suruh baca. Dia suruh buat apa hak Nabi buat. Dan dia suruh tinggal apa yang Nabi tinggal. Habis tu sesat ke mana? Sesat orang ni kerana dia bersalahan dengan masyarakat. Bukan bersalahan dengan Nabi. Dia dengan Nabi tak ada kesalahan. Dia bersalahan dengan masyarakat. Maka masyarakat yang hukum dia sesat. Sebagaimana orang kaum Nabi Nuh hukum Nabi Nuh. Maka di saat itu siapa yang benar? Nabi Nuh AS. Nabi Nuh benar. Walaupun kaum dia kata dia sesat, tapi Nabi Nuh dia benar. Pasal apa? Sebab dia kata inni rasulun mir rabbil alamin. Aku ni bawa utusan, aku ni utusan membawa risalah dari Allah Tuhan sekalian alam. Di situlah letak duduknya kita. Jadi wahai masyarakat sekalian, orang masyarakat ni kadang-kadang kita pening dikala ada orang mengajarkan kita sesuatu, tiba-tiba orang dengar, jangan dengar ustaz tu, dia sesat. So tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kata dakwaan tu ada betul, ada salah. Jadi nak cek macam mana? Rujuklah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ustaz yang dilabel tu sesat, tiba-tiba hak keluar daripada mulut dia ayat Quran, hak keluar daripada mulut dia hadis Nabi SAW, hak keluar daripada dia jangan buat amalan-amalan yang menyelisih syariat, hak keluar daripada mulut dia kita kena betul-betul ikut sebagaimana salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi dulu ikut Nabi, maka ketahuilah bahawa orang ni berada di atas jalan yang benar, cuma masyarakat saja labelkan dia sesat kerana menyelisih amalan masyarakat. Tapi kalau tiba-tiba dakwaan dia menyimpang dari jalan Rasul, dia kata dia mimpi perjalanan terakhir. Tengok dah? Tak tengok lagi? PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir. Akan berlaku huru-hara kiamat situ begini. So kita kata benda tu tak ada tu dalam Quran, tak ada sebut dalam hadis. So kita buat dono je lah. Okay? Habis tu mu tak nak persiapkan untuk akhirat. No. Cuma aku cukuplah apa yang Nabi aku bagi tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi suruh baca surah Kahfi, kita baca surah Kahfi. Nabi suruh baca selepas tahiyat tu berlindung dari fitnah dajjal, kita baca doa tu. Kita ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan diri di hari akhirat. Bukan dengan dakwaan-dakwaan semata-mata. Itu membezakan orang yang berada di atas jalan yang benar dengan orang yang berada di atas jalan yang batil. Habis tu ustaz dia kata lagi, ada orang kita nampak dia macam soleh, warak, ustaz. Tapi bila takkanlah dia sesat, nampak dia okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i kau kata, ataupun Imam Ahmad, saya lupa dah. Dia kata kalaulah kamu melihat orang tu terbang di udara sekalipun, janganlah kamu kagum dengan dia sehinggalah kamu tengok amalan dia.
Jangan kamu kagum dengan dia sehinggalah kamu tengok amalan dia. Kalau kamu tengok amalan dia menepati sunnah, maka ketahuilah itu kebaikan. Karamah lah bahasa kita. Tapi kalau kamu tengok amalan dia tidak bertepatan dengan sunnah, menyelisih sunnah Nabi, maka ketahuilah yang terbang itu istidraj. Istidraj. Jangan kita rasa kagum, bagusnya dia, hebatnya dia, begini-begini. Sehinggalah kita ukur amalan dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab penampilan luaran ni semua orang boleh buat. Serban besar, orang boleh lilit, beli kain, lilit besar serban, pakai jubah. Dan orang boleh percaya. Tapi kebenaran itu sebenarnya ukurannya, kita kena tengok sejauh mana dia menepati Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi bila kita mula nak cek masyarakat, mana hak menepati Quran kita nak amal, mana hak menepati sunnah kita nak buat, mana yang tidak menepati Quran dan sunnah kita nak tinggalkan, akan adalah orang ke label sesat sebagaimana label yang dikenakan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Okey, 80 orang, jarak masa 950 tahun. Boleh bayang tak dia punya label sesat pada Nabi Nuh tu? Siapa buat kapal tengah padang pasir tu, orang kata kamu ni gila. Buat kapal atas darat, gila, sesat lagi macam-macam. Dihina Nabi Nuh alaihi salam. Atas bukit tu hak dia turun kapal, wastawat alal judi. Masa dia buat ni, buat bawah-bawah lah, tidak pada pasir lah, mana dia bawa buat atas tanah. Hak dia turun tu, turun wastawat bukit tu. Masa dia berlabuh atas bukit. Masa dia buat atas tanah biasa. Buat atas darat. Tak ada laut pun. Tak ada laut, jauh laut daripada dia. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Tugasku menyampaikan kepadamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Dia kata apa? Aku ni tak sesat, bukan sesat. Nabi Nuh kata, aku hanya menyampaikan apa yang Tuhanku suruh bagi tahu. Risalah Tuhanku. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kamu risalah dari Tuhanku. Wa ansahu lakum, serta aku memberi nasihat kepada kamu. Ini orang kena label sesat ni. Bawa sesuatu dari Tuhan, label sesat. Bagi nasihat kepada kaum dia supaya mentauhidkan Tuhan, jangan mensyirikkan dengan sesuatu yang lain, label sesat. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu, yakni aku menerima wahyu dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sebab tu kesempurnaan bagi umat ni ialah dengan mengikuti Rasul dia. Pasal Rasul ni, dia datang menyampaikan kehendak ataupun perintah Allah. Dia datang memberi nasihat kepada kita dengan kasih sayang, dan dia tahu apa yang kita tak tahu, kerana dia menerima wahyu dari Allah. Jadi kalau kita nak selamat, ikutlah jalan orang yang menerima wahyu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut orang yang tidak menerima wahyu. Orang ni
cakap mudah. Cakap mudah. Tapi dalam bab wahyu ni nak kena kembali belajar Quran, belajar hadis. Barulah tahu. Kita sambil-sambil belajar ni pun masih lagi banyak yang tak tahu. Banyak lagi yang tak tahu. Cuma kita ada manhaj. Apa manhaj? Kalau betul dia daripada Nabi, kita nak buat. Dan kalau betul Nabi SAW tak suruh dan tak ajar, kita tak nak buat. Pasal apa? Sebab kita memang nak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma khilaf-khilaf yang sedikit dalam bab fiqh itu biasalah. Asasnya mereka berselisih pun kerana nak pastikan macam mana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Jangan kita pula kata bila kita dah tahu ajaran Nabi tapi kita tak nak buat. Sebab apa? Masyarakat kita ni dah buat amalan hal lain daripada tu lama dah. Jadi kita nak kena tinggal amalan masyarakat kalau kita nak ikut Nabi. Jadi dia pun tak nak tinggal. Maka orang ni kita kata itulah dia kesesatan. Sebab dia tak nak ikut jalan Nabi. Tapi kalau orang ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat. Inilah dakwah Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata awa'ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya seorang nasihat, seorang kepada kamu, memberi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu supaya kamu bertakwa dan juga supaya kamu beroleh rahmat. Dia tak terima sebab dia kata apa? Kalau betul dia utusan dari Allah, kenapa dia sama dengan kita? Kalau betul Allah Ta'ala nak utus, nescaya Allah utus malaikat datang. Jadi dia ni, dia nak mengaku jadi Tuhan, jadi Rasul. Dia nak mengaku dia ni adalah utusan dari Rasul, utusan dari Allah. Baik. Jadi mereka tak nak terima, mereka tolak. Mereka tolak. Sedang Nabi ni kata apa? Walitattaqu wa la'allakum turhamun. Aku ni bagi peringatan supaya kamu boleh bertakwa kepada Allah. Bertakwa tu makna suruh buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala lakukan. Jadi Nabi ni datang kepada kita nak menjelaskan, hei kaum, ni yang Allah Ta'ala suruh. Dan ini pula yang Allah Ta'ala larang. Ini adalah balasan bagi orang yang taat, dan ini adalah balasan bagi orang yang ingkar. Jadi kerja Rasul datang menyampaikan risalah Allah. So hari ni kita dengan risalah tu kena cari, kena kejar, kena sayang, kena pegang kemah-kemah. Jangan kita kata tak apalah, hak Nabi ajar tu untuk Nabi dan sahabat. Kita ni ikut cara kita lah. Islam kita ni tak boleh ikut Islam Arab sangat. Kita kena ikut Islam Nusantara, Islam Melayu, Islam yang ikut acuan kita. Janganlah dia ikut agak sangat orang Arab tu. Nak pakai purdah ke apa semua tu orang Arab punya tu. Kita ni tak payah. Taklah pasal pakai seluar, sikat-sikat ke apa ni tak payah. Pakai seluar labuh-labuh. Pasal apa? Itu budaya Arab tu. Tak cukup kain. Oh gitu. Habis tu orang perempuan pakai skirt boleh terima pula. Pelik tengok orang. Dia tak nak ambil petunjuk dari Allah, tapi dia pergi ambil petunjuk dari syaitan. Fakadzabuhu faanjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Lalu mereka pun mendustakan Nabi itu. Tak ada dengar. Ni oleh kerana label sesat yang ada pada Nabi Nuh, maka kaum dia tak nak dengar apa hak dia kata. Tak usah kata kamu kata apa, kami tak dengar. Pasal apa? Nabi Nuh kamu sesat.
Dia kata Nabi Nuh sesat, jadi dia tak nak terima. Tapi Allah Ta'ala kata fa'anjainahu. Betul mereka mendustakan, tapi kami selamatkan dia, walladzina ma'ahu fil fulk, dan kami selamatkan orang yang bersama dia di dalam kapal. Wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina, dan kami karamkan, kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya dari melihat kebenaran. Jadi mereka akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mereka tak nak dengar dakwah Rasul. So kita ni bincang lama dah kita nak kata jalan paling selamat ialah kita buat je apa hak Nabi suruh, dan kita berlepas diri dari apa yang Nabi tak suruh. Kerana sifat takwa tu ialah mentaati. Takut dalam erti kata mentaati dia. Jadi takut yang macam mana? Takut yang takut menyebabkan seorang tu beramal. Tu nama dia takwa. Baik. Jadi selama seorang tu dia taat, buat apa yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang, maka itulah takwa. Dan inilah kerja Rasul. Tak suruh orang tu je. Tapi ramai lari daripada petunjuk. Tak nak. Dia kata saya lebih tahu tentang Islam saya. Dia nak Islam acuan dia sendiri. Yang tu tak boleh nak kata apalah. Ramai orang mempertahankan mereka. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayat dan petunjuk. Jangan sampai dia pimpin orang pula kepada mensyirikkan Allah. Dia tak kata dengan mulut, tapi dia buat perbuatan dia. Dia ajak orang berdoa di kubur, minta hajat dengan tuan kubur. Ada orang tu dia dapat anak, dia tahnik anak dia, lepas tu dia baca doa, wahai Nabi Muhammad, jadikanlah anak aku begini. Dia minta dengan Nabi Muhammad. Tu bukan tawassul lagi tu dah syirik dah. Minta doa terus. Dia kata, wahai Nabi Muhammad, jadikanlah anak aku ni orang yang baik. Wahai Nabi Muhammad, jadikanlah anak aku ni orang yang cerdik. Jadikanlah anak kau orang yang soleh. Dia suruh siapa? Nabi Muhammad. Syirik. Sehingga kalau orang minta syafaat Nabi dengan Nabi pun tak boleh. Sebaliknya mintalah syafaat Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah lah pemilik syafaat yang sesungguh-sungguhnya. Inilah tauhid. Jagalah perkara ni dalam hati kita agar kita ni diselamatkan daripada kesyirikan. Jangan jadi buta dari syirik. Sehingga Allah Ta'ala kata innahum kanu qauman amin, mereka ni sebenarnya orang buta mata hati dia, tak nak mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berhenti setakat itulah dulu cerita Nabi Nuh AS. InsyaAllah kita akan sambung besok hari cerita lain pula. Cerita lain pula iaitulah kaum Nabi Hud. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.